berkaitan sistem kamera liter tertutup. Untuk kali ini saya maklumkan awal, untuk CCTV ini kita habiskan dahulu teorinya sebelum kita masuk kepada amali lah. Nanti saya akan maklumkan bila tarikh amalinya. Okey. Ini adalah teori yang baru setelah kita selesai untuk aircon. Jadi kita akan masuk untuk CCTV lah. Okey, untuk CCTV ni dalam bahasa mudahnya adalah CCTV lah, dalam bahasa standardnya sistem kamera litar tertutup. Okey, untuk modul ini saya harap kamu dapat berikan perhatian sebab setelah habis saja teori ini kita akan terus pergi pada amali. Jadi saya tidak akan buat ulangan lah, nanti kamu tengok je lah video ni Okey, dalam CCTV ini dia ada satu akta yang kita kena faham. Akta ni adalah kita tak boleh sebarangan memasang CCTV ni di satu tempat, ataupun akta ni yang melindungi sesiapa yang memasang CCTV itu. Contoh dia kata any video recording including from the closed circuit television, CCTV camera in public or private areas is subject to the Personal Data Protection Act 2010. Dia kata setiap video yang direkod ini adalah di bawah Akta Perlindungan dan Data Peribadi 2010, Akta 709. Jadi kita tidak boleh sesuka hati memasang CCTV dan kita tidak boleh sesuka hati untuk merakam CCTV dan kita boleh share kan, tidak boleh. Hanya pihak-pihak yang berkuasa sahaja yang boleh dapat retrievkan daripada CCTV tersebut. Contoh kalau kamu nampak ada CCTV di jalan raya, di kedai-kedai, dan kamu tidak boleh sewenang-wenangnya untuk, katalah ada kecurian berlaku, kamu punya bil duit tertinggal ke ataupun bil kamu hilang di kawasan tersebut, kamu tidak boleh sewenang-wenangnya minta owner kedai itu untuk bukakan CCTV untuk kamu, sebab ni adalah satu CCTV ni adalah benda yang rahsia, hanya pihak-pihak berkuasa. Contoh, sepatutnya kamu kena dia dapat perizinan daripada pihak polis, baru pihak kedai akan boleh untuk buka bagi kamu tengok. Dia tidak boleh sewenang-wenang je lah. Ini adalah akta yang dilindungi dalam 4 submodul kita, aircon, alam sistem, CCTV dan juga fire alarm sistem. Setakat ni CCTV saja yang ada akta yang kita kena follow lah, untuk supaya tidak mengelakkan perkara-perkara yang kita tak ingini lah. Okey, untuk CCTV ni definisi dah dalam bahasa yang mudah. Sistem pengawasan yang mengandungi kamera dan peralatan yang berkaitan untuk pemantauan. Yang paling penting ini kamu kena faham, untuk pemantauan, untuk transmisi, pengawalan zon keselamatan tertentu lah. Biasa kita panggil CCTV lah. Nama penuh tadi apa? Tadi nama penuh dia Closed Circuit Television. Closed Circuit Television lah. Okey, dah ni saya yang mudah, tak ada yang susah, tak ada apa yang susah sangat. Dan apa tujuan CCTV? Yang pertama, okey, ini yang pertama. Pertama sekali kita nak pantau, monitor dulu apa yang berlaku di sekeliling tu. Kita nak tengok civilian lah, ini untuk civilian. Pertama kita tengok dia untuk apa. Yang kedua baru kita nak kesan. Kita detect. Ada berlaku stranger, ada orang datang ataupun benda-benda yang tak diingini berlaku. Jadi kita boleh tengok. Yang ketiga kita tengok, kita kena pasti. Lepas kita dah detect, ada orang nak pecah masuk, lepas tu baru kita kena pasti, identify. Yang keempat baru kita cam, ni rupa dia. Jadi 4 benda ni kamu kena ingat lah. 4 benda ni kamu kena ingat. Apa tujuan CCTV? Pertama kita nak pantau, kita nak kesan, kita nak identify, dan kita nak recognize siapa orang yang buat masalah ni. 4 benda ni kena ingat lah. Monitor, detect, identify dan recognize. Ini 4 benda lah. Okey, lokasi-lokasi dekat mana nak letak CCTV ni? Yang pertamanya dia kata premis perniagaan, rumah kedai. Rumah kedai, semua premis perniagaan dan rumah kedai yang berisiko tinggi, soft target lah, seperti kedai emas, pajak gadai, bank, pengurus wang, minimarket, supermarket dan sebagainya, perlu memasang CCTV yang bersesuaian di dalam dan di luar premis. Seterusnya dia kata pemasangan kamera CCTV hendak dipasang di hadapan premis
dipasang di hadapan premis perniagaan, rumah, kedai sekiranya mengalami masalah ruang yang terhad. Dia bagi tahu. Ini contohlah. Nampak dia letak pun bukan sebarang tempat yang betul-betul spot yang orang boleh nampak keseluruhan lah, sebab dia punya view 180. Dia bukan yang ni yang biasalah. Kalau yang BTZ kita boleh tengok 360. Okey, dia ada dua benda dilihat di sini kawasan-kawasan yang berisiko tinggi dan juga biasanya letak di hadapan. Ini dia kata kawasan-kawasan kedai emas dan sebagainya lah, bank, contoh ni bank, ni kedai emas. Komplek membeli belah, shopping mall. Kita tengok shopping mall, dia akan letak di kawasan yang supaya dapat dilihat keseluruhannya. Ni contoh di tempat ni kan. Semua komplek membeli belah perlu dilengkapi dengan sistem CCTV yang dapat merakam serta memantau pergerakan pekerja. Dan permohonan kebenaran merancang bagi sebuah komplek membeli belah seperti hypermarket, superstore juga mesti menyediakan pelan lokasi TV yang disahkan oleh pihak PDRM. Bukan boleh sebarangan lah. CCTV ni dia perlukan endorsement daripada pihak berwajib lah. Contohnya polis lah. Contohnya polis lah. Kamera juga perlu dipasang. Ni dia kata akses masuk, akses keluar dari basement parking. Ini kawasan target lah. Ini kawasan yang selalu berlaku kecurian dan sebagainya. Jadi rompakan di tempat-tempat yang sejarah orang lalu memang selalu jadi tempat tumpuan lah, target. Lepas tu kawasan meletakkan kereta dibina bersama pembangunan perniagaan sama ada komplek, basement ataupun kawasan luar bangunan, mana-mana parking lah. Lepas tu sekurang-kurangnya satu unit kamera bagi jalan keluar masuk tempat letak kereta. Semua keperluan seperti di kawasan perniagaan di atas. Jadi ini adalah tempat-tempat yang dia katakan sebaiknya ada masuk ada satu kamera, keluar satu kamera. Kadang-kadang kita perasan kalau kita nak masuk parking tu, dia akan yang ada palang tu, dia mesti ada satu kamera di sini. Kalau kita nak keluar, yang palang tu juga dia pun ada satu kamera yang akan tengok kereta keluar tu. Ini adalah memang syarat dia lah. Kalau kamu lihat kenapa kena ada, ini adalah syarat dia. Lepas tu seterusnya, lokasi seterusnya kawasan perumahan, resident area lah. Kawasan perumahan pun kebanyakan sekarang dah pasang CCTV. Bagi kawasan perumahan selain daripada perumahan gated, turut digalakkan memasang sistem CCTV. Okay, biasanya sekarang ni kebanyakan taman-taman dah gated dengan guarded, dia dah siap pasang CCTV lah. Tapi kawasan taman yang sebelum ni tak ada guard, tak ada gated, tiba nak pasang CCTV boleh juga, tak ada masalah. Digalakkan dipasang di kawasan keluar masuk jalan utama kawasan perumahan. Posisi kamera sebaik mungkin menghadap 90 darjah ke arah jalan belakang. Contoh kan, ni contoh kamera. Bila kita termasuk, betul target dekat kereta tu, lepas tu kereta tu keluar, betul target dekat belakang kereta tu. Ini benda-benda yang kamu kena faham. Menghadap 90 darjah ke arah jalan belakang. Jalan belakang sebenarnya jalan yang keluar tu lah. Apa yang kamu kena lihat. Ini contoh kawasan-kawasan perumahan. Kalau CCTV itu nak dipasang di kawasan perumahan, kebiasaannya ini perlu mendapat kelulusan PBT, iaitu contoh majlis dan sebagainya lah, untuk pasang, bagi tahu lokasi mana nak dipasang, di kawasan awam ataupun nak attach di rumah orang lah, kena bagi tahu supaya ada surat kelulusan daripada PBT. PBT ni adalah pihak berkuasa tempatan lah, majlis dan sebagainya. Okey, seterusnya rumah ibadat pun sekarang dah banyak berlaku kes-kes. Jadi rumah ibadat juga PBT ni perlu memastikan semua perkarangan tempat ibadat seperti masjid, gereja, toko, kuil dilengkapi dengan CCTV. Ini contoh kan, bila semayang ada orang mencuri dan sebagainya. Jadi CCTV ni sangat penting lah. Cumanya dia ada satu isu lagi adalah CCTV di kawasan, contoh di kawasan perempuan, di kawasan solat perempuan nak letak CCTV. Jadi macam mana dengan aurat perempuan dan sebagainya. CCTV ni untuk makluman semua, CCTV ni bukan dilihat sentiasa, dia by event. Contoh ada perkara-perkara yang berlaku, barulah kita tengok, baru ada isu baru kita tengok. Dan sebaiknya kita maklumkan kepada keluarga perempuan ni, wanita ni, bagi tahu kawasan ini dipantau oleh CCTV. Jadi mereka boleh berhati-hatilah dalam membuka pakaian dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kena berhati-hati, sebab kebanyakan kes berlaku di kawasan perempuan, sebab kadang-kadang dia yang menyamar jadi perempuan, betul dia mencuri kan. Jadi ini benda-benda yang kita boleh lihat lah. Dan
Di gambar ini juga kadang-kadang CCTV ni boleh merakam benda yang kita tak perasan dia rakam, yang kita tak nak dia rakam pun kadang-kadang dia rakam. Jadi berhati-hatilah apa yang, sebab tu CCTV saya kata bukan nak tengok sentiasa, dia ada isu, ada apa-apa yang berlaku baru kita tengok. Kalau tak ada apa-apa berlaku, kita pun tak ada nak tengoklah CCTV ni. Okey, contoh hub pengangkutan awam, sistem CCTV yang berkesan perlu dipasang di kawasan dan pekarangan hub pengangkutan awam, airport, stesen LRT dan sebagainya. Hub pengangkutan awam termasuk perhentian bas, LRT, stesen kereta api, terminal bas dan sebagainya lah. Ini kawasan-kawasan sport yang perlu dilihat lah. Sebab berlaku ragut dan sebagainya banyak berlaku di kawasan-kawasan sebegini. Seterusnya, taman awam. Taman awam juga termasuk pada permainan kanak-kanak, taman rekreasi, taman bunga, pekarangan tadika, taska. Yang ini adalah kawasan-kawasan yang berlaku kadang-kadang kecurian ataupun colik. Jadi sport area ni kena perlu ada CCTV untuk civilian. Papan tanda yang mencukupi perlu disediakan bagi memberi amaran kepada orang awam. Sebenarnya papan tanda ni dia lebih kepada psikologi. Jadi orang tengok ada CCTV lah di sini. Jadi untuk buat benda-benda yang tak sepatutnya pun orang akan cuba elakkan lah. Tapi kalau dia nak buat, dia buat juga. Tapi dia lebih kepada psikologi lah untuk di tempat awam ni. Okey, ni kawasan yang tak boleh pula. Tadi kawasan yang boleh, kawasan yang tak boleh. Kawasan yang tak dibenarkan sama sekali. Kawasan tidak dibenarkan diliputi oleh kamera CCTV adalah berhadapan dengan ataupun right angle unit kediaman seperti bilik tidur. Kawasan-kawasan bilik tidur tak boleh lah. Kawasan bilik tidur tak boleh. Bilik persalinan atau tandas awam. Tandas awam memang tak ada. Kalau ada pun di pintu masuk sahaja. Kawasan keselamatan sebagai contoh balai polis, kem tentera, pusat latihan dan lain-lain yang berkaitan yang agak sulit tidak dibenarkan dipasang CCTV lah. Sebab itu adalah rahsia-rahsia yang perlu dijaga. Tandas pun kita tak ambil, depan-depan tandas kita tak ambil. Pintu masuk sahaja biasa kita ambil. Sebab tu apa yang orang buat dalam tandas kita tak boleh tahu. Itu adalah dia nak buat vandalism ke apa kita pun tak tahu. Ini kawasan-kawasan yang tak boleh lah, kena ambil tahu. Berhadapan dengan right angle untuk kediaman, bilik tidur tak boleh, bilik persalinan tak boleh. Okey, ini adalah garis panduan khusus untuk CCTV. Contoh tadi saya dah bagi tahu ada 4 benda tadi tu. Detect, observe, recognize dengan identify. Okey, yang pertama dia kata sistem CCTV mendapat nasihat pihak PDRM atau Jawatankuasa Teknikal Bandar Selamat PBT lah. Okey. Yang kedua, unit-unit kamera yang dipasang perlu mematuhi spesifikasi dan keperluan teknikal. Imej yang dicerap oleh kamera yang tertutup boleh menggambarkan ciri-ciri muka dan rupa fizikal individu dengan jelas. Ini selalu berlaku, kita tengok tempat tu ada CCTV, tapi CCTV ni pasang sekadar ada, kameranya very low quality, jadi kita tak boleh cam orang. Bila kita zoom dia pecah kan. Bagi tujuan pengecaman, ratio imej kepada saiz monitor diagonal hendaklah lebih 50%. Ini yang kita kena tahu. Di antara DVR dengan kamera, berapa resolution dia, diagonal dia kena tahu. Lepas tu, bagi kenderaan yang dicerap, butiran imej dapat menggambarkan jelas nombor pendaftaran kereta. Contoh macam ni lah, bila kita nak cam tu, tak naklah nombor kereta tu, kita tak boleh, dia kabur kan. Satu pelan lokasi kamera CCTV perlu dijalankan bagi mendapat gambaran yang optimal dan disesuaikan dengan tahap pencahayaan. Okey, biasa kadang-kadang ada tempat tu gelap, jadi perlu tambah lampu lah, sebab kamera CCTV tu tak cukup kuat. Dia ada lampu dia sendiri, ada infrared dia, tapi dia tak cukup kuat untuk tangkap keseluruhan tanpa bantuan lampu tambahan lah. Lepas tu setelah dipasang lokasi kamera, perlu diuji lari bagi mendapatkan hasil seperti yang diharapkan dari segi keberkesanan sistem tersebut. Ini normal lah, kita akan test run lepas kita dah pasang. Okey, ini adalah kelengkapan CCTV yang kita perlu lihat. Ini contoh CCTV, ada macam-macam CCTV sekarang ni. Bergantung kepada keperluan dan di mana nak pasang. Kamera CCTV fungsi sebagai alat perakam imej bergerak dan menukarkan kepada isyarat video komposit. Terdapat beberapa jenis kamera yang berbeza dari segi kualiti, fungsi dan sebagainya. Setiap kamera akan disambung kepada DVR, Digital Video Recorder. Dulu dipanggil AVR. Apa tu AVR? AVR adalah analog video recorder. Sekarang semua dah guna digital, simpan dalam hard disk. Senang saja. Okey, ini jenis-jenis kamera. Kita masuk pada jenis-jenis kamera. Untuk contoh yang kamu lihat, nampak pun dah tahu, yang biasa kita nampak di polis pun ada. Dipanggil dome camera.
Ni kalau kamu nampak biji-biji ni, mata-mata ni adalah dia punya lampu untuk infrared dia. Sesuai dengan namanya dome kamera, kamera ini membentuk seperti kubah. Mereka bentuknya yang simple menjadikan jadi popular dan sering digunakan dalam pemasangan CCTV kerana kamera ini sangat mudah dan dipasang. Kamera jenis ini sesuai digunakan untuk pemasangan di dalam ruang indoor, baik di dalam ruang pejabat ataupun ruang kosong lah. Maksudnya dia ni pertamanya dia ni untuk indoor. Dia tak boleh kena hujan. Dia kena tahu. Pertamanya dia adalah indoor, tak boleh kena hujan. Dia bukan outdoor punya kamera. Dan yang kedua adalah dia adalah kawasan yang sesuai. Angle-nya ni dia tak boleh gerak-gerak. Dia ni bukan kamera yang boleh gerak sendiri. Dia adalah kamera yang bila kita letak angle tu je, dia akan rakam kat situ je. Jadi kalau kamu letak dia di sini, dia akan tengok di sini lah. Ini radius dia je lah, dia tengok. Ini saja kawasan yang dia tengok. Jadi lebih kurang orang panggil 180, tapi kadang-kadang angle dia tak penuh. Tapi inilah kawasan yang dia rakam. Okey, ni dia panggil standard box camera, tapi dah tak banyak orang pakai, tapi masih ada lagi. Berbentuk seperti kotak, kamera ini sering digunakan untuk pemasangan baik indoor ataupun outdoor. Indoor boleh pakai. Ini berarti lah dua-dua. Jadi kamera ini juga digunakan untuk keperluan pemantauan jarak jauh. Dia boleh zoom. Ini adalah dia punya zoom dia. Zoom tak pecah. Dia ada dua, digital zoom dengan optical zoom. Yang orang suka adalah optical zoom lah, bukan digital zoom. Kalau digital zoom kamu akan nampak dia pecah kan. Okey, ingat yang ini untuk jarak jauh, sebab dia boleh zoom kan. Okey, lepas tu ni weatherproof camera. Ni agak mahal. Kalau kamu nampak kamera tu IK10, maksudnya dia adalah standard untuk weatherproof. Kalau orang ketuk ni dia tak mudah pecah lah, tak mudah crack. Berbanding dengan dia memang nampak dome, tapi dia ni boleh letak di outdoor, dia tahan. Weatherproof camera, dia arti kerosakannya dia buat daripada bahan yang jadi khas untuk melindungi kamera dari sebarang kesan kerosakan yang melampau. Kalau kamu ketuk, susah nak pecah lah. Kamera dia punya kaca ni kuat. Seterusnya, ni memang dalam pun waterproof kamera, boleh letak di luar. Nak letak dalam pun boleh, luar pun boleh. Kamera ini biasanya digunakan untuk outdoor. Berbentuk bulat kamera, kamera yang mempunyai reka bentuknya seperti peluru. Nama pun bulat, jadi macam peluru lah. Reka bentuk pelindungnya luaran dan reka khusus agar dapat menahan air hujan, debu, suhu dan yang melampau lah. Biasanya kamera ni yang kat luar ni memang dia tahan hujan panas. Biasanya kita perlu juga buat pemantauan, monitor, tengoklah kadang-kadang dia ada plastik-plastik seperti di sini, getah-getah dia, monitor lah benda-benda ni. Sebab kalau kita letak satu angle, kita tak ubah-ubah, dia okey. Kalau kita kejap kita nak ubah ke sana, ubah ke sini, nak kejap ke kiri, nak ke kanan, nanti kadang-kadang dia akan cepat loose lah, sebab dia ni hujan panas lah. Dia punya gear, dia punya bawah ni pun tak apa okey lah lama-lama. Okey, ni infrared sesuai untuk malam lah. Tingkat pencahayaan yang kurang di malam hari menyebabkan keperluannya pemasangan infrared kamera. Yang ni pun dah ada infrared. Yang banyak kan sekarang ni semua dah ada infrared lah. Semakin banyak titik infrared dalam kamera, maka akan semakin cerah lah gambar yang akan dirakam. Lagi banyak dia punya ni, dia bukan LED, ni infrared, lagi baik lah dia. Kamera ini biasanya untuk pemasangan outdoor lah. Okey, yang ni kalau dalam kamera ni kita panggil ni dia punya bapak kepala kamera lah. Dia paling besar dan dia banyak variety dia lah. Dia boleh zoom, ada yang ikut model ni sampai 30 kali zoom. 30 kali zoom adalah optical. Sebab ni nampak ni pun paling besar ni, antara yang mahal lah. Pen zoom, kalau PTZ ni dia lebih digunakan sebagai robos ataupun robotic camera. Dia boleh dikawal secara automatik. Dia boleh letak di luar, tapi kena ada sedikit shaded lah, ataupun kena ada cover, ada awning untuk cover dia. Sekarang ni dah murah dah kalau kamu nak beli yang wifi kamera ni, macam contoh gambar ni, wifi kamera ni 100 ke 200 lebih dah boleh dapat dah. Kawal beli wifi dia, kamu tak payah ada wire pun tak apa, pakai wifi je, jadi plug je, dia plug and play je. Dia pun simpan di cloud. Kalau tak ada cloud, dia pakai memory card lah. Memory card yang kecil lah, memadai untuk dia. Okey, ini untuk PTZ. PTZ ni maksud dia pen, tilt, zoom. Apa tu pen, tilt, zoom? Apa tu pen tu? Dia boleh ke atas dan dia boleh ke bawah, dia boleh ke kiri, dia boleh ke kanan, lepas tu dia boleh zoom lah. Tu dia panggil pen, tilt, zoom. Okey, yang ni dia boleh pusing 360, dia boleh pusing 360.
Kita boleh programkan dia nak pusing ke mana, bila nak pusing, dan bila nak zoom, semua kita boleh buat ni. Okey, hidden camera. Hidden camera ni macam-macam lah. Sekarang ni macam-macam kamera ada dekat lampu lah, dekat mentol lah kamera. Tapi ini yang standard lah, hidden camera sesuai untuk namanya. Kamera yang merupakan kamera yang dimaksudkan untuk menggunakan yang tersembunyi. Biasa ini untuk tempat-tempat yang khas lah, bukan untuk kita nak cari apa, nak rakam orang dalam bilik air ke, rakam tempat tukar baju lah. Itu benda yang tak bermoral. Yang ni biasanya dirakam untuk tujuan keselamatan lah, yang sepakat yang biasa digunakan tempat-tempat yang orang tak nak tahu ada kamera, bukan untuk keperluan peribadi lah. Ini ada keperluan khas. Dia macam-macam ada jenis, dia macam smoke detector ada, macam jam dinding ada, macam lampu ada, macam sebagai shower pun ada. Jadi hati-hatilah untuk kamera-kamera. Hidden camera ni ada banyak. Biasa kalau kamu pergi ke tempat-tempat yang tak biasa kamu pergi, hotel ke tempat-tempat, hati-hatilah untuk kamera di tempat, terutamanya golongan wanita, kena hati-hatilah. Di luar sana macam-macam orang, macam-macam perangai, jadi kena waspada lah untuk perkara-perkara macam ni. Ada kebaikan kamera ni dan ada keburukan dia, sebab macam pisau, kalau kita bagi pada tukang potong daging, dia potong daging. Kalau bagi pada pembunuh, dia bunuh. Kalau orang pisau ni sama lah macam ni. Jadi kalau salah guna, salah lah. Letak pada tempat dia lah. Ini adalah tadi kamera. Ni kamera. Lepas dia dah rakam, dia kena simpan di dalam DVR. DVR ni. DVR ni apa yang penting je, macam mana kamu nak tahu DVR ni boleh support berapa channel? Di belakang ni dia bagi tahu. Dia ada berapa lubang di belakang ni. Kalau 4, contoh ni 4, dia ada 4 channel lah. Hanya 4 channel tu maksudnya 4 kamera je yang boleh sambung pada dia. Kalau kamu nak, sebaiknya kalau nak beli DVR, sebaiknya beli biar banyak channel. Kalau walaupun kamu tak ada kamera banyak, contoh kamu nak beli 8 channel, dia bukan boleh ada 1, 2, 3, 4, 5 channel. Dia gandaan, 4 ada, 8 ada, 16 ada. Jadi contoh macam ni, kalau kamu beli 8, kamu ada bajet baru untuk beli 4 kamera, tak apalah, ada spare lagi 4. Nanti ada bajet beli lagi 4. Tapi kalau kamu dah beli 4 je, tiba-tiba nak upgrade, nak tambah kamera, tak boleh lah, sebab dia ada 4 je lubang belakang untuk secup. DVR, nama penuh dia apa? Digital Video Recorder, merakam video dalam bentuk digital, nama pun digital. Bagi menyimpan data atau maklumat, dirakam DVR hendaklah disertakan dengan hard disk dengan kapasiti kurang-kurangnya 80 GB. Sekurang-kurangnya, sekarang dah guna tera dah. Sekarang dah guna tera dah. Pada masa ini terdapat pelbagai jenis sistem CCTV daripada penyelidikan dan kemajuan urusan. Dan ada juga yang simpan dekat cloud lah. Sebab DVR ni dia tak adalah complicated sangat. Dia lebih dia tukarkan image tu dan record. Lepas tu kita boleh playback balik. Kalau tidak, kalau kita tak ada DVR dan tak ada hard disk, kamera ni rakam tapi tak simpan kat mana-mana. Maksudnya kalau nak berlaku apa-apa, kita tak boleh tengok lah. Tak tempat simpanan, tak ada storage untuk simpan. Okey, settle untuk DVR. Seterusnya monitor ni lah untuk display, tak ada masalah. Ni contoh pemandangannya. Simple, CCTV ni simple je. Kamera, ada DVR, kena ada satu mouse untuk kamu nak navigate dia. Lepas tu display, kamera, TV pun boleh, monitor biasa pun boleh. Monitor digunakan untuk memaparkan image secara langsung daripada apa yang kita dah buat lah. Dia, TV dia akan paparkan. Kalau kat sini contoh, ni ada berapa? 4, 16. Ni ada 16 channel. Maksudnya kat sini ada 16 lubang. Dia akan keluarkan. Kalau 4 channel, awak punya screen tu dia akan jadi 4 je. Dia pecah 4 je. Kalau 8, 8 lah. Ini kena hati-hati dalam nak membeli DVR lah. DVR tu yang monitor ni display je apa yang daripada DVR kamu tu. Okey, ni bila cabling pula. Bila buat CCTV, kena hati-hati untuk cabling ni. Salah kamu buat termination untuk cabling ni, gambar tak keluar. Jadi ini adalah critical part lah untuk kamu kena tahu. Tentu ada dua kabel yang biasa kita pakai lah, RG59 dan juga RG6. Secara umumnya kabel CCTV terdapat 3 jenis dan tentu masing-masing mempunyai kelebihan sendiri lah. Ini contoh ni. Ada yang halus, kopok dia, ada yang tebal lah. Yang ni kamu nampak ni yang berselirat ni, jangan dibuang. Kalau tak ada nanti
dia akan menyebabkan gambar yang tak keluar. Jadi benda-benda ni kena berhati-hati. RG59 dia halus sikit, RG6 dia kembang sikit. Jadi yang ni adalah RG6, yang ni adalah 59. Dia punya thickness ni, heavy AVG dia ni light, ni heavy, dia tebal sikit. Okey, seterusnya ada yang 3 jalur video camera adapter dengan power ni. Ni 3 lah. Jenis kabel 3 jalur ini biasanya digunakan juga berkala lebih kecil daripada dengan coaxial cable. Yang ni, kalau yang ni kita kena pakai coaxial cable. Ni kena pakai coaxial cable. Ni dia pakai lain, ni kabel CCTV 3 jalur dipanggil. Ni jenis-jenis coaxial cable. Sesuai untuk jarak ni, ada typo sikit. Jarak yang jauh, tiada kabel kuasa perlu ditambah. Dia tak perlu power. Biasa digunakan RG6 ataupun RG59. Dua lah. Nampak RG6, RG59. Halus sikit lah RG59 ni. Biasa kita guna yang ni dua. Dia, kalau kamu tengok, dia lebih kurang sama macam kabel Astro pun sama juga. Kabel Astro besar sikit. Sebab dia image result. Lagi satu, yang ni adalah contoh kabel dengan power. Sebab CCTV nak hidup kena ada power. Kabel untuk coaxial ni ada untuk hantar gambar dia. Yang ni untuk power dia, hidupkan dia. Jadi yang ni kalau yang panjang dia kena ada power lah. Ni contoh kabel yang ada. Okey, cuba kita lihat contoh gambar ni di rumah ni. Agak-agak berapa CCTV yang kita nak pasang kat rumah ni? Berapa CCTV kita nak pasang kat rumah ni? Dan di mana kawasan kita boleh pasang? Contoh dalam rumah ni, kawasan yang sesuai kita pasang contoh ni dining room, living room. Satu kamera kita kena letak di sini. Dia lihat keseluruhan. Sama dia juga. Kita letak, kena ambil angle yang betul-betul tempat yang nak pasang. Okey. Lepas tu, kalau katalah kita ada 4 channel je. Rumah besar ni 4 channel je. Okey. Letak lagi satu kat sini. Satu lagi kat sini. Cukup lah 4 channel. Kalau 8, bolehlah tambah lagi. Kalau 8, nak tambah lagi. Tambah satu kat sini. Mana lagi nak tambah? Okey, dalam bilik tidur tak boleh pasang. Tak sesuai untuk pasang. Kita boleh tambah. Mana pintu masuk dia? Masuk lagi sini. Boleh masuk lagi sini. Tambah. Maksudnya, ikut kesesuaian lah mana kita nak letak. Nanti saya akan bagi tugas kamu akan cadangkan di mana tempat-tempat yang sesuai. Ini dekat tangga pun boleh letak. Dapur pun boleh letak. Ini dapur boleh letak. Ini kawasan-kawasan. Cuma bilik tidur je kita tak boleh letak. Dalam bilik tidur tak sesuai untuk kita letak. Biasanya di dalam pun kita letak, di luar pun kita letak lah untuk bilik. Sekarang ni dah banyak CCTV yang saya sharekan juga apa yang ada. Ada yang menggunakan LAN, local network, dan juga ada yang provided yang guna WAN lah untuk network yang besar lah. Dulu CCTV yang kita sedia ada, kita tak connect dengan internet. Sekarang ni kamu dah boleh tengok daripada handphone kamu di mana-mana saja apa yang berlaku di tempat tu. Yang penting kena ada internet lah. Jadi CCTV kat rumah kamu tu kena ada internet, jadi kamu boleh tengok di mana-mana saja. Sekarang punya CCTV lah. Ada juga yang kamu kena lihat di jalan raya, di highway, itu semua dah menggunakan yang WAN dengan LAN, jarak jauh. Dan kita boleh cakap lagi dekat CCTV tu, dia ada mic, dia ada speaker. Ada CCTV yang boleh rakam suara juga. Macam-macam lah sekarang ni penambahan yang dibuat. Okey, itu saja untuk CCTV. Sila fahamkan teori ini sebelum kita masuk kepada amali seterusnya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.